Okey, dan ini juga satu masalah lagi ramai yang bertanya cikgu. Cikgu, okey, saya kat mana nak tengok video-video kelas ni cikgu ya? Itu pun ramai yang bertanya. Okey, baik. Untuk yang macam nak jawab soalan kebat, itu pun nanti cikgu akan terangkan. Okey. Baik. So, kalau kepada mana-mana pelajar yang baru masuk, so mana yang pelajar yang baru masuk dan masih tak tahu dan nak tengok, berkaitan dengan rakaman-rakaman video kelas kita sebelum-sebelum ini, boleh tengok dalam YouTube channel cikgu, iaitu yang ini. Kamu klik je, kamu cari je Cikgu Rafi, Cikgu Rafi Sejarah, so kamu akan jumpa, yang ini. Yang ini ada gambar logo ni dan kemudian kamu boleh klik pada playlist dan hampir 1K jelah, hampir 1K subscriber dan kamu boleh klik kepada sejarah tingkatan 2. Ada playlist untuk sejarah tingkatan 2. So kamu boleh klik di situ dan kamu boleh lihat semua video. Ada community post tak ada. Yes. Dan di sini kamu boleh lihat, di playlist ini kamu boleh lihat semuanya tentang sejarah tingkatan 2 dan carilah sejarah tingkatan 2 2022. Contohnya, kamu nak nonton, kamu nak menonton tentang sejarah tingkatan 2 kan? Kamu nak tengok, contoh latihan. Oh, ada tak cikgu buat latihan dulu? Ada. Kamu boleh klik pada sini dan kemudian kamu boleh lihat tentang latihan-latihan yang kita pernah buat dulu. Latihan-latihan kita pernah buat. So ada semua. So semua ada. Boleh tengok di YouTube channel cikgu. Tapi kalau nak lagi cepat, boleh subscribe. Boleh subscribe subscribe supaya apa? Bila ada video baru, kamu boleh menonton semula. Bila ada video baru, kamu boleh dapat notification untuk mengetahui video-video terbaru itu. So itu pesanan cikgu. So boleh tengok kat situ. Boleh tengok kat situ. Alright. So kita nak meneruskan pembelajaran kita iaitu berkaitan dengan aspek kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. 2015 ada ke cikgu? Tak ada. 2015 tak ada. Baik. So, kita nak sambung hari ini. Dan sebelum itu, apa yang kita telah pelajari sebelum ini kita recap balik. Kita ingat balik apa yang kita telah pelajari dalam bab yang kelima ini Bab 5 Kesultanan Melayu Melaka. Baik, apa yang telah kita pelajari dalam bab ini iaitu sebelum-sebelum ini iaitu berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka, yang mana kita telah mempelajari berkaitan dengan pengasasan dia. Kerana apa? Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka iaitu dibuka oleh para Meswara dan para Meswara telah memilih lokasi yang strategik. Ada 4 faktor lokasi yang strategik iaitu laluan perdagangan, bentuk muka bumi Melaka, kemudian benteng pertahanan semula jadi dan terlindung daripada angin monsun. So ada 4 yang strategik. Kemudian kita telah mempelajari tentang faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kenapa dia gemilang? Kerana pertama, kepemimpinan raja itu sendiri. Sebab raja itu keturunan Raja Palembang, peranan dia yang unggul, dan dia ada daulat dan ada alat-alat kebesaran, serta raja-rajanya berwibawa, ada kewibawaan. So ada 4 juga. Faktor kegemilangan kerana kepemimpinan raja. Yang kedua, kerana ada sistem pentadbiran, di mana sistem pentadbiran ini mengamalkan sistem pembesar 4 lipatan. 4 lipatan tu maksudnya apa? Pembesar berempat, pembesar berlapan, pembesar ber-16 dan pembesar 32. Ya betul Ain Zulaka. Dan juga yang kedua, kita lihat tugas-tugas pembesar. Di mana tugas-tugas pembesar ini kalau kita lihat adanya pembesar berempat seperti bendahara, temenggung, penghulu bendahari dan juga laksamana.
So mereka inilah yang telah membantu Sultan untuk mentadbir Kesultanan Melayu Melaka. Sebab tu Kesultanan Melaka gemilang. Okey. Baik. Kemudian kita telah lihat tentang sistem perundangan yang ketiga. Kerana apa? Sistem perundangan ini ada menggunakan dua undang-undang. Okey, ialah Santosh. Okey. Sistem perundangan ada dua, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Dan dalam video tadi, kita ada tengok bahawa Undang-Undang Laut Melaka adalah undang-undang di kawasan laut yang pertama di dunia. Itu dalam video tadi. Dia bagi tahu bahawa Undang-Undang Laut Melaka ni adalah undang-undang laut yang pertama ada di dunia. Nampak tak? Betapa gemilangnya Kesultanan Melayu Melaka. Begitu juga Melaka mengamalkan undang-undang adat, iaitu adat Temenggung. Adat Temenggung tu maknanya sistem pewarisan, sistem penggantian sultan, dan sebagainya. Undang-undang Laut Melaka, ya. Laut ada undang-undang tersendiri, ya. Maknanya undang-undang di kawasan laut yang ditadbir oleh Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Selat Melaka lah. Sebab itu dipanggil Selat Melaka. Sebab dulu itu semua adalah sebahagian daripada Melaka. Sebab itu ada Undang-Undang Laut Melaka. Hebat Melaka, Hebat. Baik. So, kita nak tengok hari ini tentang aspek kegemilangan. Okey. Baik, tentang aspek kegemilangan hari ini, kita lihat bahawa kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ini boleh dilihat daripada pelbagai aspek. Namun begitu, kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ini dibuktikan dengan kemunculan bahasa Melayu sebagai lingua franca ataupun juga sebagai bahasa pertuturan para pedagang, dan juga wujudnya 84 bahasa yang dituturkan di Melaka. Masya Allah, 84 Ya, bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Tamil, bahasa Cina, bahasa Mandarin, Cantonese, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Parsi. Allah, itu baru 10. Belum lagi bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Sepanyol, itu baru 20. Ni 84 buah. 84 buah bahasa yang dipertuturkan. Memang banyaklah. Maknanya memang Melaka menjadi tumpuan seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi, kalau kita lihat, Melaka daripada sudut aspek kegemilangan, Melaka memiliki empayar yang luas. Empayar ni ialah kita kata pengaruh pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka ni meliputi seluruh semenanjung tanah Melayu. Seluruh daripada Singapura sampailah ke Kelantan, sampailah ke Perlis dan juga kawasan pantai timur Sumatera, iaitu di kawasan Aceh, Medan, Palembang, Sriwijaya tu semua kan. Itu semua adalah Melaka. Macam mana dia boleh jadi besar macam tu, cikgu? So, dia boleh jadi besar kerana apa? Kerana ini. Bagaimana empayar ini terbentuk? Cara pembentukan empayar ini ada 3. Yang pertama, iaitu penaklukan. Penaklukan ni maknanya penjajahan. Mungkin kamu kata, tak sangka pula. Ingatkan Portugis je yang berjajah. British sahaja yang berjajah. Ataupun juga Belanda sahaja yang berjajah. Ataupun Jepun sahaja. Rupa-rupanya Melaka pun menjajah. Betul. Penaklukan atau penjajahan ini dilakukan untuk apa? Tengok matlamat dia. Untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Nampak tak? Melaka menjajah bukan nak ambil bahan mentah macam British buat ke atas tanah Melayu. Tak. Melaka menjajah untuk menjaga keselamatan dan kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka itu sendiri. Jadi, kawasan taklukan yang ditakluk di semenanjung tanah Melayu yang dijajah di kawasan tanah Melayu iaitu di Kuala Linggi, Beruas, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan.
Itu kawasan yang dijajah, yang ditakluk. Dan kawasan taklukan di Sumatera pula, iaitu di Siak, di Rokan, Kampar dan juga Rupan. So ada yang bertanya, tapi Melaka ada tak bunuh raja kerajaan itu? Tidak. Okey, kebanyakan raja sebenarnya, okey, apa yang dia buat iaitu dia menyampaikan, okey, watikah dulu, bahawa dia kata apa? Dia minta supaya raja tersebut duduk di bawah Melaka. Tapi kalau raja tu kata, oh kami tak nak lah, kan? Kami tak nak duduk di bawah Melaka, kan? Kami boleh bangun sendiri. Melaka kata apa? Kami memiliki angkatan tentera yang lebih besar daripada kamu. Okay. Jadi, okay, kalau kamu tak nak duduk di bawah naungan kami, maka kami akan menakluk. Okay. Kena ingat ke? Kena. Okay. Kemudian mereka berperang. Yes. Katakanlah mereka berperang. Bila berperang, maka Kesultanan Melayu Melaka menang. Bila Kesultanan Melayu Melaka menang dalam peperangan itu, maka kawasan negeri itu akan menjadi milik Melaka. Namun raja di kawasan itu, dia tidak buat apa-apa. Raja itu kata apa? Dia kata apa? Okey, kamu masih lagi raja negeri ini, tetapi kamu mesti taat kepada Kesultanan Melaka. Dia begitu. Dia tak ada membunuh raja tu, dia tak ada. Tak ada membunuh raja-raja pemimpin lain, tak. Okay. Ya, itu perang. Perang ni di antara tentera dengan tentera je. Dia bukan perang dengan rakyat ke, tak. Dia perang antara tentera dengan tentera sahaja. So bila tentera dia kalah, maka dia kena menyerah lah. Semua raja dan rakyat kena serah lah. Okay. Jadi ya, Eropah, okey, Eropah dia menakluk lain. Sebab Eropah, contoh macam British, kalau menakluk, dia nak bahan mentah. Dia nak bahan mentah. Tapi kalau Melaka, dia nak menakluk untuk apa? Untuk supaya kamu semua masih taat di bawah Kesultanan Melaka, supaya Kesultanan Melayu Melaka akan sentiasa aman dan tidak diserang oleh kiri kanan. Itu tujuan dia. Itu tujuan penaklukan. Okay. So, itulah dia kawasan taklukan. So, ada yang tanya, cikgu, kena ingat ke cikgu kawasan-kawasan taklukan ni? Okay, sebaik-baik ni ingat. Sebagai contoh, kawasan taklukan di Semenanjung Tanah Melayu seperti Kuala Linggi, Beruas, mungkin kamu tak ingat. Tapi mungkin kamu boleh ingat negeri-negeri ini. Seperti kamu boleh ingat Pahang, Terengganu, dan Kelantan. Maknanya negeri-negeri pantai timur itu adalah kawasan taklukan. Begitu juga kalau kawasan taklukan di Sumatera pula, ialah Siak, Rokan, Kampar dan Rupan. Pun boleh kamu ingat. Itu cara, okey, cara kamu nak ingat. Dan inilah dia bagaimana Melaka meluaskan empayar, iaitu penaklukan. Itu yang pertama. Yang kedua, okey, iaitu perkahwinan. Perkahwinan pun boleh ke meluaskan empayar, cikgu? Boleh. Kita tengok Siak, dia bagi siak. Ya, siak. Baik. Perkahwinan. Okey, perkahwinan berlaku antara Sultan Melaka dengan puteri diraja kerajaan lain. Dan perkahwinan ini akan mengukuhkan lagi hubungan persahabatan dan kekeluargaan antara kerajaan Melaka dengan kerajaan lain. Contohnya, perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan Puteri Majapahit, iaitu Raden Galuh Cendera Kirana, menyebabkan pengaruh Melaka semakin meluas ke Majapahit. So, itu cara dia. Dan harus ingat, kalau tak silap cikgu, Sultan Mansur Shah ni banyak dia kahwin. Selain daripada Raden Galuh Cendera Kirana, okay, Sultan Mansur Shah juga berkahwin dengan Tun Teja daripada Pahang. Dan juga ada sultan yang kahwin dengan Puteri Hang Lipo daripada China. Okay. Bukan 4 maksimum ke? Iyalah. Maknanya bini dia ada 4 lah. Okay. Lepas tu puteri tak boleh visit hometown dia ke? Boleh. Dah kahwin boleh lah dia visit. Dia boleh visit. Bukan curang. Cinta atau sebab lain. Diorang kahwin kerana apa? Bukan sebab cinta.
Tetapi orang dulu-dulu kahwin kerana apa? Atas arahan ibu bapa mereka. Dan bertujuan untuk apa? Merapatkan hubungan antara kerajaan dengan kerajaan. Ah, nampak tak? So arranged marriage, ya betul. Perkahwinan yang telah disusun, diatur. Sedihkan mereka? Tak juga. Sebab sebenarnya kamu kena ingat, bila kahwin macam tu, mereka boleh menghasilkan cinta selepas kahwin. Boleh juga kan? Tak ada masalah kan? Kan? Ya betul. Itu cara dia. Itu cara yang betul. Sebenarnya itu cara yang betul. Betul tak? Setuju tak? Okey, cara yang betul ialah kahwin dulu, kemudian baru bercinta. Bukannya bercinta dulu baru kahwin. Betul lah. Kahwin dulu baru bercinta. Macam mana tu? Contoh macam Pravin. Okey, Pravin, okey, daripada jauh. Dia tak kenal Suvita. Pravin tak kenal Suvita. Tapi Pravin kata macam, saya nak kahwin lah dengan perempuan tu. Lepas tu Pravin pergi jumpa mak bapak Suvita. Contoh. Okey, dia pergi jumpa mak bapak Suvita. So, jumpa mak bapak Suvita. Okey, dia kata, saya nak kahwin dengan anak cik lah, iaitu Suvita. Siapa nama dia? Suvita. Okey, boleh. Jadi, boleh je, tak ada masalah. Kemudian, kahwin. Lepas kahwin baru bercinta. Boleh je. Tak ada masalah kan? Dan contoh ini contoh. Ya faham Tapi kamu ingat mak Sumita tu, bapak Sumita tu nak kamu ke Pravin? Memang taklah. Memang taklah. Sebab dia kata apa? Sebab dia kata apa? Ini budak baru 14 tahun kan? Ini baju pun mak ayah belikan. Okey, seluar pun mak ayah belikan. Okey, spender pun mak ayah belikan. Lagi nak kahwin. Tak boleh. Okay. Ayo. Contoh. Okay. So, jangan. Belum lagi. Mampus buang. Okay. So ini adalah perkahwinan. Perkahwinan menyebabkan empayar Melaka menjadi lebih besar. Okay. Ya betul. Kalau tak jadi, mungkin negara itu akan berperang. Sebab itu, hubungan kekeluargaan akan menyebabkan mereka tidak berperang, malah mereka akan jadi sahabat dan keluarga. Itu tujuan dia. Perkahwinan. Tak. Kalau dia orang divorce, taklah perang. Tak ada perang pun. Tak ada. So itu cara yang kedua. Bagaimana Empayar Melaka meluaskan tanah jajahan. So penaklukan, kemudian juga perkahwinan. Baik. So itu dua. Yang ketiga iaitu naungan. Naungan ini kalau kita lihat, naungan ini maksudnya perlindungan. Berlindung itu maksud naungan. Berlindung. Terdapat pemerintah kerajaan lain yang rela bernaung, maknanya rela duduk di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Mereka rela. So raja yang berada di bawah naungan Melaka akan ditabalkan ataupun dilantik ataupun diisytiharkan oleh Sultan Melaka itu sendiri. So antara kerajaan yang rela bernaung di bawah Melaka ialah seperti Linggar, seperti Patani, dan juga seperti Kedah. Kedah pun sendiri rela duduk di bawah Melaka. So kalau kamu tanya, kenapa diorang ni serah diri untuk duduk di bawah Melaka, cikgu? Sebab raja-raja Linggar, raja Patani, raja Kedah, mereka tahu bahawa kerajaan mereka kecil. Bila kerajaan mereka kecil, mereka takut akan diserang oleh musuh-musuh yang lain. Jadi, kalau duduk di bawah Melaka, maka orang-orang lain ataupun kerajaan lain takut nak serang Linggar, nak serang Patani dan nak serang Kedah. Sebab apa? Sebab kerajaan lain akan kata, ini kerajaan Kedah ni di bawah Melaka. Melaka yang akan jaga dia. Bahaya ni.
ada hubungan baik dengan Melaka? Bukan. Sebab mereka yang rela duduk di bawah Melaka. Jadi bila duduk di bawah Melaka, mereka akan sanggup untuk berlindung dan mendapat perlindungan Melaka. Sebab Melaka memang, tentera-tentera Melaka memang hebat. Jadi tentera Melaka akan melindungi Lingga, melindungi Patani dan melindungi Kedah, iaitu negeri-negeri naungan. So sebab itu Melaka menjadi besar sampai ke Lingga, sampai ke Patani dan juga sampai ke Kedah. Jadi inilah dia 3 cara bagaimana Empayar Melaka terbentuk dan sangat luas. Ini cara dia, 3 cara. Penaklukan, perkahwinan dan juga naungan ataupun perlindungan. Jadi itu berkaitan dengan cara pembentukan empayar. So, ada soalan tak tentang cara pembentukan empayar Melaka ni? Ada soalan tak? Kalau ada soalan, boleh tulis di Zoom chat untuk cikgu jawab soalan. Kita tak faham, jangan diam-diam. Jangan diam. Tanya. Don't worry, cikgu akan jawab. Adel, Aiman Solihin, Aina Damia, Amy, Anci, Arisa, tak ada Hafina Q, Kisha, dan juga Nelly ada Nelly, Tanisha Devi, Tai Chi Meng ada soalan? Tak ada ada soalan tanya, cikgu, apa maksud penaklukan? Ulang suara penaklukan itu bermaksud penjajahan. Maknanya menjajah. Dalam bahasa Inggeris, penaklukan ini juga dipanggil invade. Invade ataupun kita kata sebagai conquer lah. Conquer. So itulah dia. Invade ataupun conquer. Raid bukan, raid serangan. Ini invade ataupun conquer. Yes, like how Russia is trying to conquer Ukraine. Russia is actually not trying to conquer Ukraine, tak. Sebenarnya tak. Tapi dia nak ambil saja. Baik, maksud naungan. Naungan ni maknanya bermaksud berlindung. Berlindung. Itu naungan. Maksudnya di sini, negeri-negeri ini rela untuk berlindung. Berlindung. Di bawah pemerintahan itu. Maksudnya kita patut berpihak pada Rusia ke Ukraine. Tak perlu berpihak pun. Kita hanya orang luar dan kita perhatikan saja apa yang berlaku. Sudah. Baik. Itulah dia lebih baik. Baik. Apa maksud perkahwinan sebenarnya? Perkahwinan pun kau nak tanya, takkan tak tahu. Takkan kau nak tanya perkahwinan tu apa? Alah kau ni kan. Baik. Berdasarkan, tahukah anda kat sini, berdasarkan tulisan dalam Sulalatus Salatin, iaitu sejarah Sultan-Sultan Melaka, kawasan Indragiri, Jambi, Tungkal dan Siantan merupakan anugerah ataupun hadiah Betara Majapahit ataupun kita kata Raja Majapahit kepada menantunya Sultan Mansur Shah. Nampak tak? Jambi, Indragiri, Tungkal dan Siantan itu semua di Sumatera. Semua di Sumatera dan kawasan itu dihadiahkan oleh Betara Majapahit ini kepada menantunya Sultan Mansur Shah kerana Sultan Mansur Shah telah mengahwini anak beliau iaitu Raden Galuh Chandra Kirana. Nama Raden Galuh Chandra Kirana. Punyalah baik bapa mentua baik bapa mentua. Kahwin dengan anak aku bagi tanah pada kau. Kahwin dengan anak aku bagi kawasan negeri. Bagus kan? Tak. Dia akan setuju. Ingat bahawa orang-orang dulu sangat setia kepada raja. Bila raja kata kawasan ini aku hadiahkan kepada Sultan Mansur Shah, so don't worry, Sultan Mansur Shah ni akan jaga korang seperti mana aku jaga korang. So rakyat akan setia.
Cikgu kahwin dapat apa dari bapa awak? Akan santoslah, janganlah tanya. Apa yang dah jadi dengan orang zaman sekarang, cikgu? Macam pernah dengar. Okey. Apa dia jadi dengan orang zaman sekarang? Sama je lah. Nama apa? Nama apa? Betara Majapahit. Okey, ataupun Sultan Mansur Shah. Okey, itu biasa dengar Baik. Kepentingan pembentukan empayar. Apa sebab kenapa mesti membentuk empayar? Maknanya, kepentingan ni maksudnya faedah. Ingat kepentingan itu ialah faedah. Apakah faedah Melaka membentuk empayar yang luas, cikgu? Okey, bukannya senang nak jaga semua kawasan yang luas ni, cikgu. Bukan senang nak jaga ni. Tapi kenapa Melaka nak membentuk empayar yang luas ni? Apa faedah dia? Faedah dia yang pertama ataupun kepentingan yang pertama iaitu dari sudut politik. Iaitu bila membentuk empayar, maka dapat luaskan wilayah dan jajahan takluk. Bila dapat luaskan wilayah dengan jajahan takluk, maka Melaka akan menjadi sebuah negara yang besar. Sebuah negara yang besar. Dan dengan cara itu, dapatlah kukuhkan hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang ditakluk. Nampak tak? Dia takluk, maknanya dia jajah, tapi dia tak invade dengan dia rampas semua harta. Tak. Dia jajah, maksudnya apa? Dia jajah supaya kerajaan itu duduk di bawah Melaka dan ada hubungan dengan negeri yang dijajah. Nampak tak? Dia invade dengan cara yang baik. Dia invade dengan tidak merampas barang, tidak melakukan pembunuhan kepada pemimpin atau raja. Malah raja itu akan buat hubungan baik pula dengan Melaka. Nampak tak? Itu bezanya penjajahan Kesultanan Melaka dengan Britain ataupun dengan Portugis lain. Nampak tak? Jadi, dengan membentuk empayar, dapat kukuhkan hubungan dengan kerajaan yang dijajah. Assalamualaikum, saya nak invade negeri ni boleh? Okey, tak ada. Biasanya lah yang cikgu pernah lihat dalam dan menurut satu kajian bagaimana mereka menjajah ni, cikgu. Baik, mula-mula mereka akan menjajah dengan cara apa? Dia akan hantar seorang utusan, biasanya Laksmana. Dia akan hantar seorang Laksmana ke negeri tersebut, jumpa raja itu, dia akan kata apa? Dia akan baca surat. Ini surat daripada Sultan Melaka. Dia bacalah. Sultan Melaka ingin menjemput tuanku raja ini, raja negeri ini sebagai negeri naungan Melaka, dan Melaka akan beri perlindungan kepada negeri tuanku. Nak tak? Dia offer tu dulu. Kemudian apabila raja negeri itu kata, saya tak nak, better tak nak, better nak berdiri sendiri, ingat Melaka tu kuat ke? Contoh macam tu kan. So Laksmana akan bagi tahu lagi, kami memang memiliki kekuatan tentera sebanyak sekian. Kami ada kapal yang sekian besar. Kami boleh melindungi negeri tuanku. Kemudian kalau katakan Sultan tu kata, ini tidak adil, better sanggup untuk berperang bagi mempertahankan negeri better. Baik tuanku. Baik tuanku, kami akan pulang dan kami akan bagi tahu kepada Sultan. Sekiranya Sultan Melaka kata perlu datang untuk menyerang, kami akan datang menyerang. Dia begitu. Nampak tak? Dia teratur. Jadi, selang katakan, kami sanggup berperang. So, dia balik. Dia bagi tahu Sultan Melaka. Sultan Melaka kata, bersiap sedia para tentera semua untuk menyerang negeri tersebut. Ingat, serangan mesti serangan kepada tentera-tentera sahaja. So, dia bagi tahu, kami nak serang. So, negeri yang tadi tu, dia kata apa? Sultan tu kata, para tentera bersiap sedia, kita akan berperang dengan Melaka. Berperang dengan Melaka. Dia bukan main serang hendap, dia memang prepare tentera tu. Seperti ni. So, dia macam tu. So, bila mereka berjumpa, kita akan memulakan peperangan. So, sebaris pasukan tentera sebelah negeri A
dan sebelah sini Melaka. Contoh di negeri Melaka, tentera-tentera Melaka. So, berperang. So, bila berperang, berperang, akhirnya tentera Melaka yang menang. Bila tentera Melaka menang, Laksmana akan pergi menghadap Sultan. Kami telah menewaskan tentera-tentera tuanku. Sekarang tuanku nak duduk tak? Sekarang tuanku dikehendaki untuk duduk di bawah Melaka. Kalau tidak, kami akan turunkan tahta tuanku. Jadi mau tak mau raja akan kata, okeylah. Oleh kerana kami tidak ada kekuatan untuk menentang Melaka, maka kami duduk di bawah Melaka. Baik. Kalau begitu, bermakna tuanku akan diisytiharkan sebagai raja negeri ini oleh Sultan Melaka. Nampak tak? Dia punya cara penaklukan itu bukan membunuh, tak? Dia hanya menyerang tentera dan menunjukkan kekuatan sahaja. Dan dengan itu negeri tersebut telah duduk di bawah taklukan negeri Melaka. See? Itu cara bagaimana mereka melakukan penaklukan. So, diorang tak mainlah serang hendap ni apa semua. Tak ada. Itu cara penaklukan secara Melaka. Kekuatan tentera sahaja. Kekuatan tentera sahaja. Ya, betul. Sangat sopan penaklukannya. Ya, betul. Bukan. So, tak main chess. Baik. So, bila pembentukan empayar itu dapat luaskan wilayah dan jajahan takluk. Kemudian kukuhkan hubungan dengan kerajaan yang ditakluk. Dan dengan cara ini, Melaka dapat menyekat pengaruh kuasa serantau yang lain, iaitu dapat sekat kuasa yang lebih besar. Kuasa besar sama-sama dengan Melaka. Waktu itu, selain daripada Melaka, ada Siam, ada Majapahit, ada Pasai. Jadi bila dapat luaskan wilayah ke Siam, buat hubungan baik dengan Siam, Majapahit di bawah bersahabat dengan Majapahit, perkahwinan perkahwin dengan itu menyebabkan Majapahit tidak akan menyerang Melaka, Siam tak akan menyerang Melaka, Pasai pun tak menyerang Melaka. So semua bersahabat baik. So ini adalah persahabatan antara Melaka dengan kuasa-kuasa yang serantau, maknanya satu kawasan. Dan ini akan menjamin keamanan Melaka. Keamanan Melaka. Macam kamu di sekolah lah. Kamu bayangkan kalau kamu di sekolah. Kalau boleh, betul tak? Percaya tak cikgu? Kalau kamu nak jaga diri kamu dengan baik di sekolah, kamu akan berkawan dengan semua orang, betul tak? Kamu kawan dengan kawan sekelas kamu. Kamu akan berkawan dengan pengawas-pengawas, betul? Kalau boleh kamu nak berkawan dengan ketua pengawas. Ketua pengawas supaya apa? Segala info kamu dapat. Ketua pengawas kan kamu baik kamu connection. So ketua pengawas akan beritahu, kau jangan jangan bawa phone tahu hari ni sebab hari ni ada spot check. Jangan bawa phone ke sekolah tahu. Awal-awal dah bagi tahu. So kamu tak bawa phone. Nampak tak? Ya, betul. So itulah dia. Bermakna seolah-olah semua orang dah kenal kamu, semua orang akan respect kamu. Yes. Lepas tu hari lain bawa. Ya. Nampak tak? Mana saya nak cari kawan pengawas? Carilah. Berkawanlah dengan kawan-kawan. Berkawan-kawan dengan pengawas. Dalam kelas kita ni ada pengawas. Dalam kelas kita ni ada pengawas. So, sila raise hand. Siapa yang pengawas? Pengawas sekolah sekarang ni? Nik Damia, Zahra Sofia, Tanisha Devi, pengawas. Pravin. Siapa? Suvita. Santosh Das. Lily. Dan kita ada seorang lagi. Kita ada seorang lagi. Naili. Naili dia ketua pengawas perempuan. Ketua pengawas perempuan dia pun. Yes. So dia adalah berkawan dengan pengawas. Dan kalau ada yang kata, alah cikgu, pengawas ni akan menambah kerja je cikgu. Akan menambah kerja je pengawas ni cikgu. Tak. Dengan menambah kerja akan banyak pengalaman. Akan banyak pengalaman. Dan juga ini akan menambahkan pengetahuan. Yes. Jadi berkawanlah dengan pengawas. Itu kata kunci dia. Macam juga Melaka. Luaskan pengaruh. Berkawan dengan semua.
Tu pengawas. Okey, baik. Yes. Ya. Yeah. Right, itu kepentingan pembentukan empayar supaya meluaskan wilayah. Anak penjual koperasi, saya tak nampak faedahnya. Saya aku suruh. Okey, carilah pengawas. Baik. Yang pertama politik. Yang kedua, kepentingan pembentukan empayar iaitu dari sudut ekonomi. Dari sudut ekonomi, kalau kamu tengok Melaka akan menerima hadiah dalam bentuk wang, emas, timah dan bantuan ketenteraan. Malah Melaka akan memperoleh bekalan seperti hasil pertanian, rempah ratus, biji timah untuk diperdagangkan di pelabuhan Melaka. Maka dengan itu Melaka dapat menguasai perdagangan di Selat Melaka. Itu kelebihan bila membentuk empayar. Contohnya begini. Nampak tak semua kawasan ini semua kawasan, nampak tak kawasan Melaka ni yang warna merah ni kawasan Melaka Jadi apabila ada kawasan di bawah naungan, ada kawasan taklukan, maka semua barang-barang jualan yang ada di Patani, di Kelantan, di Terengganu, ada di Aru, Rokan, Siap, Kampar, Indragiri semua ni, mereka akan hantar barang ke Melaka supaya dijual. Dijual di Melaka sebab Melaka ada pelabuhan. Jadi semua kapal-kapal yang datang daripada India, daripada China akan berhenti di pelabuhan Melaka. Maka pedagang-pedagang India, pedagang Cina akan dapat semua barang daripada Melaka sahaja. So tak perlu pergi Patani, tak perlu pergi Kelantan, tak perlu pergi Terengganu, tak perlu pergi Rokan. Semua kumpul kat Melaka je. Jadi Melaka akan kuasai perdagangan. Yes, macam export lah, betul. Sebab itu Melaka jadi besar. Dan kenapa buat macam tu? Supaya Melaka menjadi sangat berpengaruh. Sekarang ni tak boleh ke jajah macam Melaka? Tak boleh dah. Sekarang tak boleh dah. Ada undang-undang dah tak boleh dah. So, itulah dia. Melaka dapat macam-macam. Dapat hadiah, dapat bekalan, dan dapat menguasai perdagangan. Ingat setiap tahun negeri-negeri taklukan, negeri-negeri jajahan akan datang menghadap Sultan Melaka dengan memberi hadiah. Setiap tahun akan memberi hadiah kepada Sultan Melaka. Dan itu tanda sebagai tanda apa? Sebagai tanda taat setia negeri-negeri ini kepada Melaka. So contohnya di Istana Melaka pembesar kata apa, bendahara kata apa? Inilah dia rombongan daripada Kesultanan Riau. Mereka datang menghadap tuanku. Dia pun datang. Tuanku, inilah dia hadiah daripada kami, daripada kerajaan negeri Riau. Inilah dia wang emas. Sila. Bagus. Kemudian Sultan akan tanya, bagaimana dengan negeri kamu? Negeri kami baik, tuanku. Cuma negeri kami memerlukan bantuan ini sekian-sekian dan negeri kami sering diserang oleh Lanun. Tak apa. Nanti beta arahkan Laksmana untuk pergi hantar tentera-tentera di kawasan negeri kamu. See? Nampak tak? Nampak tak? So tak. Dia memang bagi tahu. Dia akan bagi tahu. Tak apa. Beta akan hantar. Bukan bribery. Ianya adalah satu cara kita kata berterima kasih dan memberikan perlindungan. Hadiah tu macam emas, biji timah ataupun bantuan ketenteraan. Raja Melaka yang paling cikgu suka Sultan Alauddin. Bukan Santosh. Dia macam ni Santosh. Pernah tak mak ayah kamu, dia kata apa? Dia kata, mak ayah kamu kata, kamu nak iPhone? Boleh, tapi kamu mesti dapat A dalam sejarah. Ataupun kamu dapat nombor 1 dalam peperiksaan. Pernah tak macam tu? Adakah itu bribery? Bukan. Itu bukan bribery. Betul tak? Ya, betul. Itu bukan bribery. Itu maknanya apa?
Maknanya memberi dan menerima macam tu. Ia macam dealing lah, betul? Okay. So itu sebenarnya dia bukan bribery, dia bukan rasuah, bukan. Dia bukan rasuah. Itu semua. Tak, ini memang betul. Kamu je yang tertipu, Ain. Kami semua okey je. Okey. Baik. So dari segi politik dapat luaskan wilayah, dari segi ekonomi dapat menerima hadiah, kemudian juga daripada segi sosial. Daripada segi sosial berlaku asimilasi budaya tempatan okay, dengan budaya dari Arab, India, China dan juga alam Melayu. Asimilasi ini bermaksud okay, kita kata penyatuan budaya tempatan dengan budaya dari Arab, India, China dan alam Melayu. Sebab apa? Sebab okay, semua para pedagang datang ke Melaka. Maka akan ada pengaruh dari segi budaya, dari segi pakaian, daripada segi makan. Jadi daripada sini wujudlah masyarakat majmuk, masyarakat berbilang kaum yang terdiri daripada pelbagai suku dan bangsa di Melaka. Itu berlaku asimilasi, maknanya penyatuan budaya tempatan dengan budaya dari Arab. Tak payah pergi jauh lah. Majmuk maksudnya pelbagai. Masyarakat pelbagai kaum, berbilang kaum. Tak payah pergi jauh lah. Kita tengok Malaysia. Ramai yang kata, ramai yang kata, cikgu, Korea bagus cikgu. Makanan dia apa semua sedap-sedap. Kemudian, Jepun bagus cikgu. Kamu tahu tak? Sebenarnya, di Malaysia lah satu-satunya negara yang kamu boleh makan apa sahaja daripada semua seluruh dunia. Kamu nak apa? Makanan Korea, Seoul Garden ada. Kamu nak apa lagi? Makanan Jepun pun ada. Apa sushi bagai semua ada. Kamu nak apa lagi? Roti canai. Roti canai makanan memang daripada makanan lunji orang-orang India. Nasi lemak makanan orang Melayu. Yong tau fu makanan orang Cina. Kemudian apa lagi? Nasi ayam asalnya makanan orang Cina. Mana kamu nak cari negara yang semua makanan ada di sini? Nigeria pun sebenarnya makan roti. Nigeria makan roti. Nigeria makan roti. So, Malaysia inilah satu-satunya negara yang ada semua makanan. Dan bila orang tanya, kenapa Malaysia ada semua makanan, cikgu? Sebab di Malaysia ni ada semua jenis orang. Semua jenis orang ada kat Malaysia ni. Kan? So, betul. Kau nak apa lagi? Kau bayangkan, kalau kau orang pergi negara lain, Jerman ke, Europe ke, Jepun ke kan, kau nak cari nasi lemak, saya nak cari nasi lemak lah. Dia orang pun tak tahu, what is nasi lemak? Kamu pun cakap, nasi lemak is fat rice. Suka hati kau je, fat rice. Mentang-mentang nasi lemak, fat rice. Bukan. Bukan. Fat rice bukan. Tak ada. Tak ada. Jadi, di Malaysia ni lah, apa juga makanan ada di Malaysia. Sebab kita masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk, so kita boleh makan macam-macam. Dan orang-orang Malaysia ni memang makan semua benda. Kayu, batu, besi semua makan. Betul tak? Percaya tak bahawa rakyat Malaysia makan kayu makan, batu pun makan, besi pun makan. Betul tak? Ya, betul. Iaitu apa? Siapa tahu? Iya. Iaitu apa? Cuba bayangkan ada nama-nama seperti apa? Orang Malaysia makan apa? Ubi kayu. Ubi kayu makan. Kemudian ni besi, belimbing besi. Belimbing besi makan. Betul tak? Belimbing besi. Kemudian juga iaitu ubi kayu ni, batu, jambu batu. Jambu batu pun kamu makan. Batu. Kuih sarang semut. Ya Allah, sarang semut pun kau makan. Kuih sarang semut, ikan parang. Kuih batang buruk. Ya Allah, time raya ni semua benda kau makan. Semua benda kau makan
Ni kuih badak berendam. Kuih badak berendam. Badak pun kau makan. Ya Allah, badak pun kau makan. Jadi, di Malaysia makan semua. Yeah, this is the first time. Yeah. King of Fruits. Jadi kita makan orang ya, makan orang je tak. Okay, makan orang je tak. Okay, yes. So ini semua kerana apa? Kerana kita telah wujudkan masyarakat majmuk sejak daripada zaman Melaka lagi. So, kepentingan pembentukan empayar iaitu dari sudut politik, kemudian ekonomi, kemudian juga sosial, okay, dan juga agama. Di mana pentingnya untuk membentuk empayar Melaka ini kerana dari sudut agama. Dengan agama, maka mendorong usaha penyebaran agama Islam. Dan agama Islam telah berkembang luas ke negeri Pahang, Kelantan, Perak, Timur Sumatera dan juga Patani. Harus diingat dulu kawasan-kawasan di Palembang di bawah ni iaitu kawasan Sriwijaya ni dulu adalah kawasan pengajaran ataupun pusat pembelajaran agama Buddha. Tetapi apabila kedatangan Islam dan juga Islam telah menguasai Melaka, maka Melaka menjadi pusat penyebaran agama Islam. So, itulah kepentingan pembentukan empayar untuk luaskan wilayah dari sudut politik, untuk ekonomi, Ain, dan juga sosial, berlaku asimilasi budaya tempatan dan agama untuk mendorong usaha penyebaran agama Islam. So itu antara kepentingan pembentukan empayar. Alright. Ada soalan nak tanya? Kepentingan pembentukan empayar? Sebelum kita proceed sikit lagi kepada pentadbiran empayar, ingat kepentingan ni maknanya faedah. Faedah pembentukan empayar. Okey, tak ada Tak ada soalan tak ada soalan, kita boleh proceed. Tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, kita pergi kepada subtopik yang terakhir sikit untuk kita masuk hari ini, iaitu pentadbiran empayar. Baik. Cikgu, mungkin kamu akan bertanya, cikgu, negara, maknanya kawasan Melaka ni dulu sangat luas. Luas kalau korang tengok betul-betul, memang luas. So, kalau negara yang luas, macam mana nak tadbir dia, cikgu? Macam mana nak jaga semua kawasan ni? Besar ni. Bukan main-main besar ni. Takkan semuanya nak ditadbir daripada Melaka je. Kan? Jadi susah ni. Dahlah kenderaan tak ada. Kalau orang Patani, orang Kelantan nak pergi menghadap Melaka kan, kena berjalan kaki ni ataupun naik sampan sampai ke Melaka. Jauh ni, cikgu. So macam mana mereka mentadbir kawasan yang besar ni? Okey. Baik. So pentadbiran empayar ada 3. Macam mana dia tadbir semua negeri ni? Ada 3 cara. Pertama, pentadbiran pusat. Pentadbiran pusat ni adalah maksudnya pusat pemerintahan dan pentadbiran di Melaka saja, yang terletaknya tempat raja bersemayam. Kalau ada yang tanya, cikgu, apa maksud raja bersemayam? Raja bersemayam maknanya raja duduk. Duduk di takhtanya. Itu raja bersemayam. Dan raja dibantu oleh pembesar-pembesar pusat. Maknanya pembesar berempat seperti bendahara, temenggung, penghulu bendahari dan juga laksamana. So, pentadbiran pusat ni kat mana, cikgu? Pusat pentadbiran ni, untuk pentadbiran pusat hanya di Melaka sahaja. Itu pentadbiran pusat. Cikgu bulatkan di Melaka tu, maknanya itu pentadbiran pusat. Yang kedua, pentadbiran kawasan naungan. Kawasan naungan ialah kawasan yang kita belajar tadi yang mengakui ketuanan Melaka dan akan hantar ufti. Ufti tu apa, cikgu? Ufti tu ialah yuran. Yuran ataupun cukai
yang akan diberikan kepada Melaka pada setiap tahun. Itu ufti. Itu maksud ufti. Dan pemerintahan ini akan diketuai oleh pemerintah negeri berkenaan dan dibantu oleh pembesar tempatan. Sebagai contoh, kita tahu bahawa Kedah, Patani, ini adalah kawasan-kawasan naungan. So kawasan naungan ni, Patani dengan Kedah, dia punya ketua dia sendiri. Dia ada pemerintah dia sendiri. Tapi pemerintah ini akan pada setiap tahun akan pergi ke Melaka. Pemerintah je yang akan pergi Melaka untuk menghadap Sultan Melaka. Dan bagi tahu apa yang berlaku di kawasan dia, apa yang diperlukan. Jadi itu pentadbiran kawasan naungan masing-masing. Itu pentadbiran kawasan naungan. Dan yang ketiga iaitu pentadbiran kawasan jajahan. Pemerintahan akan diketuai oleh pemerintah yang dilantik oleh Sultan Melaka. Contohnya apa? Okey, ingat lagi tak tadi kan penaklukan. Penaklukan maknanya penjajahan. Negeri apa yang ditakluk, negeri apa yang dijajah? Iaitu seperti Kelantan, kemudian Terengganu, kemudian juga Pahang, kemudian Rokan, Siak, Kampar, kan? So negeri-negeri ni, Kelantan, Terengganu, Pahang, Rokan, Siak, Kampar ni semua, mereka akan ditadbir oleh seorang pembesar ataupun pemerintah, yang mana pemerintah ini dilantik oleh Sultan Melaka. Maknanya Sultan Melaka akan lantik, okey, kamu menjadi pemerintah di Rokan, kamu menjadi pemerintah di Kelantan. So Sultan Melaka yang akan lantik. Jadi oleh kerana setiap kawasan ini ada pemerintah masing-masing, maka pentadbiran empayar ini berjalan dengan lancar. Jadi orang-orang Patani tak perlulah pergi Melaka, nak pergi jumpa Sultan Melaka tak payah. Report je kepada raja atau pemerintah Patani. Orang Kelantan pun sama, tak perlu pergi ke Melaka. Just kita kata jumpa pemerintah di Kelantan dan bagi tahu permasalahan. Jadi setiap kawasan dah ada pemerintah masing-masing. Maka pentadbiran cara ini telah menyebabkan keseluruhan empayar Melaka berjalan dengan lancar. Boleh faham? Maknanya ada 3 jenis pentadbiran, iaitu pentadbiran pusat di Melaka sendiri, pentadbiran di kawasan naungan yang kedua, dan yang ketiga iaitu pentadbiran di kawasan jajahan. So, perluasan empayar ini membolehkan Kesultanan Melayu Melaka menguasai politik dan ekonomi wilayahnya serta menyebarkan agama Islam. So, hal ini telah mendorong Kesultanan Melaka muncul sebagai sebuah kerajaan yang kuat dan gemilang di alam Melayu. So, kita patut berbangga dengan kejayaan dan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ini. Kita patut berbanggalah. Okey. Baik. So, hari ini kita telah belajar tentang beberapa perkara, iaitu pertama sekali kita telah lihat tentang aspek kegemilangan, iaitu empayar yang luas, iaitu kita telah lihat tentang cara pembentukan empayar. Ingat take note, cara pembentukan empayar ada 3, penaklukan, perkahwinan dan juga naungan. Kemudian kepentingan pembentukan empayar ada 4. Faedah atau kepentingan membentuk empayar ada 4, iaitu dari segi politik, ekonomi, sosial dan juga agama. Dan pentadbiran empayar ini terbahagi kepada 3, pentadbiran pusat, pentadbiran naungan dan juga pentadbiran kawasan jajahan. Right. So, ada soalan nak tanya? Berkaitan dengan subtopik ini, ada nak tanya apa-apa? Ya. Okay. Ada Okey, baik. So, cikgu akan hanya sampai sini je saja dulu. Kita tak boleh pergi lebih-lebih. Pusat Penyebaran Agama Islam kita akan masuk next class. Tetapi sebelum itu, cikgu nak invite kamu semua seperti yang cikgu janjikan. Cikgu nak invite kamu semua untuk masuk
ke dalam Google Classroom. Boleh okey. So cikgu nak invite kamu semua untuk masuk ke dalam Google Classroom. Maka cikgu akan berikan dia punya link sekarang. Linknya adalah seperti ini. Boleh klik dan silakan masuk. Ingat, kalau nak masuk, jangan guna email MOE. Sebab email MOE memang tak boleh masuk. Kena guna email personal. Ya. Baik, inilah dia linknya. Boleh klik sekarang dan masuk. Kalau ada masalah, ataupun tak boleh masuk, sila maklumkan kepada cikgu. Kena daftar ke? Tak perlu. Klik saja. Klik saja dan insya-Allah kamu dah masuk ke dalam tu. Cubalah, cuba. Cuba masuk, nak tengok. Setakat ni cikgu dah tengok. Santosh Das ada. Anci ada, Syah ada. Masuk. Nak tengok berapa ramai yang akan masuk. Ramai dah. Rizk Farabi, Nurul Hana, Kisha, Maizura, Tanisha Devi, Zahra. Bagus, dah masuk. So apa lagi? Santosh Das, Nelly, dah masuk. Yang lain-lain masuk. Akaun personal tak boleh. Cuba lagi. Boleh. Nak guna abang kamu pun boleh. Guna email abang kamu pun boleh. Mazura tu saya tahu cikgu. Baik, cikgu tahu Nakib. Kamu guna nama mak kamu ya. Ada juga guna email mak ya. Ada juga guna nama email mak. Baik, kepada yang baru, mungkin yang baru masuk. Ada yang baru masuk ke? Kejap. Yang baru masuk ke? Ada yang masuk? So yang baru masuk, boleh klik pada link ini untuk kamu masuk ke dalam Google Classroom cikgu. So dalam tu, kamu boleh guna semua bahan yang ada. So kita dah ada 17 orang. Nur Aina Damia, bagus. Ni Damia pun dah masuk. Suddenly guna Venus Fernandez pula. Baik. Baik, so cikgu harap kamu semua dah dapat masuk untuk tahu Pravin.